Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera untuk anda semua yang berada di mana sahaja posisi anda, yang mana yang duduk rumah. Teruskan untuk mematuhi arahan daripada kerajaan untuk stay at home dan keluar bila mana perlu. Dan hari ini pakcik lihat, pakcik tergerak hati sebenarnya nak memberikan sedikit pandangan, kalau boleh pandangan pakcik ni orang kata yang secara sopan ya. Pakcik tak ada nak beremosi, cuma pakcik nak mengulas sedikit. Kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang, dan orang macam pakcik ni yang orang kata yang kecil lagi kerdil ini dan biasa-biasa ni kemungkinan nak juga berkata ya. Pakcik nak bagi tahu ya, semua orang dah patuh arahan untuk duduk di rumah ya. Ramai orang ada dari segi government ataupun swasta dah pun duduk rumah. Tapi kalau kita lihat saban hari peningkatan dia naik turun 5 ke 6,000 ke 7,000, turun balik ke 5,000. Perkataan ribu ni tetap akan ada. Sebab apa tetap akan ada? Sebab mungkin MITI masih lagi mengeluarkan kebenaran untuk orang-orang yang berada di kilang untuk terus bekerja. Memang kita tahu ya, kalau kilang beroperasi, sudah tentulah pekerja-pekerja dalam kilang itu yang lebih daripada ratusan, mungkin cecah ribu. Kalau seorang yang membawa wabak itu ya, pergi kerja, walaupun orang kata dalam kuarantin bergelang-gelang dipanggil bekerja untuk melunaskan orang kata performance ataupun target jualan, target production. Jadi dia akan menyebabkan satu kilang itu kemungkinan terjebak. Dan bayangkan kalau satu kilang itu pulang ke rumah, dalam proses pulang ke rumah, berjumpa sanak saudara, berjumpa kedai, berjumpa macam-macam, berjumpa kawan dan sebagainya, dia tidak akan menyebabkan COVID ini, virus COVID ini akan lumpuh. Bak kata Tan Sri Nur Hisham, COVID ni tidak boleh bergerak. Yang boleh bergerak adalah orang yang membawa virus ini. Jadi kalau boleh ya, pakcik dengan rendah dirinya nak minta jasa baik MITI, Menteri, Perdana Menteri juga untuk memberikan sekatan kepada kilang-kilang untuk memberhentikan operasi sementara. Kita dah buat 2 minggu dah. Kita dah hampir 2 minggu ni dah. Dan tambah lagi 2 minggu sehingga 28. Sehingga kan bulan Jun ni adalah bulan, orang kata bulan kegelapan untuk semua. Kesian untuk orang yang duduk di rumah, yang patuh SOP ya. Masih lagi tak boleh nak keluar, nak bekerja ya, peniaga-peniaga kecil. Tapi kalau kilang bebas lagi diberikan kebenaran dengan harapan kilang ini takut mengalami kerugian. Sebenarnya kilang yang besar-besar ni tak ada ruginya pun kalau setakat 2 minggu. Kalau 2 minggu tu kita buat, kalau nak sangat ya beroperasi, buat ni pagar kat keliling kilang tu. Duduklah kat situ. Sampai lupus orang kat dalam tu. Tak apa, ini dibenarkan pulang. Itu yang menyebabkan virus ini merebak. Pakcik ni sebagai orang yang tak pandai, pakcik yang mikirkan bila tengok kluster kilang banyak, kluster pekerjaan bukan lagi kluster rumah ibadat, bukan. Mereka semua patuh, mereka semua dengar. Tapi kluster perkilangan, perindustrian yang menyumbang kepada angka ini. Jadi bila dia menyumbang dan kita tengok tak ada peningkatan, orang pun dah tak ada heran dah. Kesian ya kepada orang-orang yang belum boleh keluar, anak-anak kita yang nak sekolah dan sebagainya. Kalau 2 minggu ini kita buat betul-betul, kita buat lockdown. Nama pun lockdown. Lockdown tu kita lock betul-betul pintu. Kalau boleh ya, tidak boleh keluar daripada mana-mana. Dalam 2 minggu tu supermarket ke apa ke semua diberhentikan operasinya. Kita buat betul-betul macam mana lockdown yang pertama dulu tahun lepas kita berjaya mencapai angka sampai 10. Sebab apa? Kita betul-betul lockdown. Semua orang risau, gusar. Ini semua orang tak takut tentang virus ni. Jadi pakcik
rasa sedih lah, sebab ada orang yang ikut SOP, ada orang yang orang kata terpaksa untuk yelah melanggar. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan pekerja-pekerja kilang juga, sebab mereka mencari periuk, kata sesuap nasi mereka. Periuk nasi mereka tu bergantung pada pekerjaan mereka. Jadi kerajaan fokus kepada memberi moratorium kepada pekerja-pekerja kilang yang terjejas sumber pendapatan. Dan pakcik yakin kilang-kilang setakat 2 minggu ni tidaklah mengalami kerugian atau bankruptcy. Tidak, masih boleh. Kalau orang yang berada nak sah kerja, dia tidak perlu balik rumah. Seperti mana kalau kita tengok negara-negara jiran kita, mereka tidak bagi balik duduk dekat tempat itu kalau nak bekerja. Jadi duduk dekat kawasan itu dan bangun-bangun je terus buat kerja. Macam itu. Itu idea-idea bodoh pakcik lah. Tapi orang kata kalau kita nak lagi rantaian ni berlarutan sampai bila? Bulan depan nak tunggu raya, lepas tu bulan 9, bulan 10, hujung tahun, kita akan menjadi macam ni sampai bila-bila. Negara luar memang patuh, sebab mungkin kita ada kesilapan Yang Menteri. Kita ada kesilapan, kita terlepas pandang, terlalu kita nak memikirkan tentang orang kata ekonomi yang kita tak nak lumpuh. Tapi kita boleh buat untuk lockdown aspek penghilangan dan perindustrian. Kita anggap itu adalah salah satu daripada pencetus kepada perebakan virus ini. Jadi pakcik yakin kalau hari-hari pakcik tengok TV, kluster-kluster baru yang timbul akibat daripada kilang, kadang-kadang 1,000, tempat-tempat lain individu dah kurang, tapi individu ni berjangkit daripada pekerja-pekerja kilang. Itu yang kita takutkan. Dan pakcik harap untuk delegasi menteri-menteri dan juga di dalam meeting mungkin boleh duduk berbincang balik, tengok keadaannya. Pakcik cuma bagi ulasan pakcik dalam konteks pakcik yang tak berapa pandai. Cuma pakcik memantau dan melihat macam mana benda ni masih lagi tak surut. Sedangkan pakcik orang kata dah kebas bontot dari rumah ni tak apa, sebab pakcik nak menjamin tak ada menyebaran wabak itu berleluasa. Kita dah patuh SOP, kita ramai dah patuh SOP. Tapi kalau masih berleluasa keadaan penghilangan perindustrian masih dibenarkan melakukan operasi, kita sebenarnya yang mengalami kerugian. Kita memang jaga kita, tapi ada yang tidak menjaga kita. Jadi harapan pakcik supaya kita sama-sama lah dalam satu keluarga, kita dalam satu negara, tak kira bangsa ataupun agama. Kita nak negara kita ni bebas. Kita sayangkan negara kita. Kita dah hari-hari berdoa supaya negara kita terhapus, dan pakcik sendiri rasa sebab bila mana kita tak dapat jadi apa yang kita nak. Kita tak dapat dalam keadaan dulu. Kita tak dapat lagi macam dulu. Tapi tak mustahil kita dapat jadikan macam dulu, dengan cara kita betul-betul gunakan kesempatan 2 minggu ini untuk kita jaga kita. Lockdown lah diri masing-masing. Bukan lockdown sekadar di mulut, tetapi lockdown betul-betul dengan fizikal. Jadi harapan pakcik agar kita sama-sama lindung diri untuk lindung semua. Jangan kata itu, jangan kata yang bagus, tetapi hanya di mulut, bukan di hati. Jadi pakcik minta ampun dan maaf kalau pakcik cakap minta lebih kata atau terlebih nistanya. Pakcik minta maaf, tapi pakcik mengulas dari sudut hati dan sanubari. Assalamualaikum. 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 Lah baru